bagaimanapun saudara, saya menyantuni pandangan teman-teman, kiriman mereka berhubung dengan keadaan Datuk Seri Najib. Sebab semalam perbicaraan tergendala yang akan ditangguhkan sehingga Februari. Ramailah pengikut-pengikut, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib menzahirkan kekecewaan. Mereka mengharapkan agar perbicaraan yang adil dapat segera terlaksana. Dan hari ini banyak juga mengatakan apakah beliau telah dilupakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Apakah beliau telah dilupakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak nyatakan pada anda, dari segi hukum undang-undang sekarang ini, kita mengamalkan separation of power. Jadi tentulah pimpinan hari ini tidak mahu mencampur adukkan ataupun menerjah dalam sistem keadilan. Bagaimanapun sekarang ini kita menantilah siapa yang akan dilantik sebagai peguam negara. Ini kena tunggu saja, bukan boleh buat begitu saja. Ini zaman sekarang ni bukan, ini zaman keluarga Madani yang ada dia punya Tuan Mahdinah. Jangan terus-terus marah. Saya nampak gayanya sikap-sikap yang ditunjukkan oleh pelayar, mereka seolah menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Seolah-olah melupakan. Tidak, saudara. Beliau tidak melupakan. Malahan waktu semalam saya katakan, dalam Perhimpunan Agung UMNO, saya berkesempatan minum dengan beliau. Dia mengatakan bahawa dia sedih. Kerana saat tahun ini kita merayakan atau pertemuan Perhimpunan Agung UMNO. Tapi waktu yang sama, Datuk Seri Najib kesepian seorang diri di belakang tabir jeruji besi. Artinya dia ada prihatin. Dia tahu, tapi dalam keadaan sekarang ni kena ingat juga. Hari ini Presiden UMNO bukan Perdana Menteri Pesir. Beliau hanya sekadar timbalan Perdana Menteri, di mana UMNO hanya sekadar tempelan menumpang pada pembentukan sebuah kerajaan yang bukan bercorak dominan. Parti Keadilan juga bukan dominan, Parti UMNO juga bukan dominan, begitu juga Parti Daripada Sabah Sarawak juga tidak dominan, tapi mereka berpadu membentuk sebuah kerajaan yang harus menyantuni dan tidak boleh buat silap. Masing-masing pemimpin ada dia punya gagasan pemikirannya. Jadi sebab itu kadang-kadang lambat bertindak. Sebab saya terima saudara, banyak persoalan yang mereka mengatakan apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak tegas. Kerana beliau melontarkan adanya kebocoran, adanya ketirisan, wang negara 4 ke 6 bilion sampai ke 10 bilion. Rakyat nak tunggu. Bilakah tindakan akan diambil? Kita ni kadang-kadang kita tak sabar. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab, menjelaskan urusan mahkamah terpulang pada peguam negara. Urusan siasatan terpulang pada SPRM dan pihak berkuasa. Beliau sebagai Perdana Menteri tengok benda begitu, serahkan. Biarlah mereka menyiasat. Tapi memanglah saya tahu, rakyat mahukan segera adanya tangkapan. Nak tahu, nak tengok mereka yang dulu menuduh pimpinan-pimpinan UMNO khususnya, kluster mahkamah. Mereka hendak supaya wujudnya ataupun tertangkapnya orang begini dan diheret ke mahkamah supaya mereka juga akan digelar sebagai kluster mahkamah. Jadi saya berpesan pada teman-teman, sabarlah dulu. Kita bukan berhasrat untuk membalas dendam. Saudara Wak Rafi, undang-undang sekarang ni, sebab itu saya kata sekarang ni banyak orang meragui. Ini dah juga sedang disantuni oleh Datuk Azrina Osman. Beliau cuba berusaha supaya memperbaiki agar persepsi rakyat terhadap sistem undang-undang negara ini benar-benar dihormati. Agar setiap perbicaraan, setiap keputusan mahkamah itu dihormati dan tidak dilihat adanya elemen-elemen yang bermotifkan politik ataupun bermotifkan balas dendam. Saya rasa ini juga yang sedang dilakukan oleh kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Seri Hamidi. Jangan salahkan mereka berdua ini kerana tidak ada tangkapan lagi. Sabarlah. Kerana ini bukan kerajaan yang balas dendam. Kerajaan perpaduan ini matlamat pertama sekali adalah untuk menangani derita rakyat. Itu prioritinya. Cuma apa yang dilontarkan pandangan oleh Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah tengah hari tadi, beliau mengharapkan adanya economic policy. Ini yang penting. Soal kepartian soal lain. Soal negara soal lain. Negara memerlukan satu polisi ekonomi yang tuntas, yang jelas supaya para pelabur dapat menyertai kerancakan ekonomi yang bakal disantuni oleh pimpinan negara serta pemain-pemain daripada luar negara nanti. Itu ceritanya, saudara. Jadi jangan marah, tunggu. Saya yakin, benar saudara Pak Beb, separation of power.
dipanggil separation of power atau pembahagian kuasa. Kuasa eksekutif tidak boleh mencampuri judiciary. Kuasa eksekutif tidak boleh menguasai kuasa legislatif. Eksekutif dia mentadbir. Kemudian parlimen membuat undang-undang. Kemudian judiciary mentafsir undang-undang. Ini yang perlu dilakukan. Bukan senang saya. Kita dah lama sangat. Rakyat melihat. Ini persepsi rakyat. Rakyat merasakan rosak. Ini rosak zaman siapa? Janganlah kita nak tundung orang tu, orang ni. Tak payah. Perbaiki apa yang kita alami. Itu lebih baik. Daripada kita menuduh tak buat apa-apa. Sekarang ni kerajaan mahu menangani derita rakyat. Derita perasaan. Derita kehidupan. Yang paling penting sekarang ni derita kehidupan. Bukan boleh war-war, okey, keluar duit begitu. Rakyat tidak mahu. Ada masalah bagi duit. Ada masalah bagi duit. Sampai bila? Kita juga ada perumpamaan. Berikan rakyat itu pancing, joran, supaya mereka tahu untuk bagaimana nak mencari ikan. Bukan diberikan ikan, bila lapar bagi ikan. Sampai bila? Sampai bilakah rakyat kita ini menadah? Walaupun negara kita ini negara yang makmur, mempunyai hasil yang banyak, tapi dah rosak. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan hutang negara sudah mencecah 1.5 triliun. Dan, kena ingat saudara, pendapatan kerajaan datang daripada cukai. Kerajaan tidak berniaga. Percukaian itulah yang digunakan, dikumpulkan, disatukan, diagih-agihkan untuk pembangunan, untuk rakyat, untuk emolumen, untuk gaji dan sebagainya. Ini kena faham. Kerajaan dia, sekarang ni kerajaan kita kerajaan yang banyak berhutang. Bukan lagi kewangan kita yang berembang. Kita defisit yang terlalu besar. Hanya dalam tempoh 4 tahun saja, daripada 550 bilion, 600 bilion, tiba-tiba merosot sampai 1.5 triliun. Ini bukan kerja mudah untuk diperbaiki. Dan kita tak maulah menyalahkan orang. Tak apalah, yang sudah tu sudahlah. Kita harus melihat ke belakang itu sebagai tauladan. Dan kita membantu pimpinan, menyokong pimpinan yang mahu menangani derita rakyat. Itu saja. Saya sabar malam akan memberi pencerahan ini, saudara. Soal politik, soal lain. Tapi soal negara, soal rakyat itu perlu diperjuangkan. Saya memperjuangkan soal kumpulan wang simpanan pekerja. Rakyat perlu ada wang dalam poket. Bagaimana caranya kita untuk memastikan setiap warga kita mempunyai tunai dalam poket mereka. Bila mereka punya tunai, mereka akan membeli belah. Mereka akan berbelanja. Ekonomi akan terus subur. Itu saja matlamat yang saya sering kali nyatakan. Kadang-kadang disalahartikan. Terpulanglah pada anda. Saya tak suka menyalahkan orang. Tapi saya tengok apa unjuran yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim nampak ada jelas. Cuma polisinya sebagaimana yang cakap Tengku Razali itu perlu dijelaskan juga. Nak tahu. So saya haraplah agar pimpinan negara dapat memikirkan persoalan ini, saudara. Dan beliau mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim segera mengumumkan apakah dasar ekonomi kita ataupun polisi ekonomi polisi negara supaya pelabur-pelabur jelas untuk mereka nak datang melabur pun ataupun tidak. Sama ada mereka mahu menangani macam mana kedudukan ekonomi negara kita. Saya fikir betul juga. Bila saya menyatakan bagaimana dengan masyarakat madani, beliau menyatakan budaya ataupun masyarakat madani yang diilhamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagaimana yang diwawarkan atau unjuran daripada harapan dan impiannya untuk mewujudkan masyarakat madani sewaktu beliau berjuang dalam pergerakan pemuda ABIM dahulu. Ia bukan merupakan polisi negara, polisi ekonomi yang kita harapkan agar pemikir-pemikir yang ada bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dapat memikirkan apa dasarnya. What is our economic policy? Ini yang paling penting. Kalau kita tidak mempunyai polisi, susahlah. Bukan soal macam dasar pandang ke timur atau buy British last. Itu bukan dasar. Itu tindakan. Tapi polisi macam Tun Razak, almarhum Tun Razak mewujudkan. Itu dasar sosialisme. Almarhum Tengku Abdul Rahman, dasar ekonominya adalah dasar pembangunan. Development policy. Jadi apa saja ekonomi, wang digunakan untuk membangun kerana negara pasca kemerdekaan. Dan Tun Razak adalah bercorak sosialisme. Ini ekonomik. Jadi kesamarataan. Sebab itu dia melihat bagaimana dasar ekonomi baru, wujudan feodal, macam-macam lah diwujudkan. Hanya semata-mata untuk perkongsian
sama rakyat supaya rakyat dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. That is the policy. Begitu juga apabila Dr. Mahathir dia mengatakan bahawa menurut Tengku Razak Hamzah iaitu sharing the prosperity ataupun perkongsian kekayaan ataupun perkongsian kemakmuran. Selepas itu tidak ada. Tapi hadirnya Datuk Seri Najib, beliau membawa sekali lagi dicantumkannya ini sharing the prosperity tapi dalam alaf socialism. Hari ini kita minta apakah dasar masyarakat madani, dasar ekonomi yang mahu diwujudkan. Selagi tidak dijelas dasar ini, kata Yang Muhammad Tengku Razali, selagi itulah pelabur-pelabur ataupun World Bank ataupun IMF nak tengok kemana kita ni. Itu keadaannya, saudara. Walaupun hari ini saya melihat beliau tidak menafikan bahawa kedudukan ekonomi negara kita agak mengukuh kerana kestabilan politik, tapi itu tidak boleh dijadikan unjuran semata-mata. Memang selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih tampuk kuasa di anjung kuasa di Sri Perdana, market ataupun bursa saham di Kuala Lumpur ada peningkatan, tetapi tak dapat sustain, tak dapat bertahan kerana polisi tidak ada. Walaupun sekarang ini ringgit nampak gayanya ada pengukuhan, tapi ia akan jadi rapuh kalau tidak dibantu, didukung oleh kecairan ekonomi, kecairan kewangan. Sebab itu bila kecairan ini berlaku, juga ia menyangkut soal macam mana bila rakyat mesti ada wang dalam poket. Untuk mewujudkan wang dalam poket, kena dipikirkan mana caranya. Sebagai contoh, kita berbincang juga tadi tentang kumpulan wang simpan pekerja. Beliau bersetuju. Boleh, dia kata, kalau nak jadikan agar wang dalam kumpulan wang simpanan pekerja ini dijadikan cagaran untuk mendapat pinjaman dari bank. Urusan dengan bank mesti diadakan. Tetapi OPR juga mesti dikawal. Kadar faedah dalam bank juga perlu dikawal. Saudara Abdul Rahim, Kuli Pas Sistem. Ini bukan soal dia melepasi waktunya. Saudara, saya haraplah saudara kena fikir. Saudara marah dengan saya sebab saya melihat beliau orang yang ada kebijaksanaan, kepakaran dalam ekonomi. Jangan kita nak tunjuk bijak bahawa kita lebih bijak daripada mereka. Kalau orang yang bijak dalam ekonomi, saya bukan nak wawarkan untuk dia menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak. Ini sepatutnya, betul Pak Bib. Beliau sepatutnya berkongsi pandangan, fikiran dan sebagainya. Tak tahulah, saya harap agar, yang penting sekarang ni, saudara, kita bukan nak melihat tentang seseorang, tapi adalah pemikirannya. Bagaimana mereka mahu menangani negara kita, rakyat. Jadi bila beliau mengatakan polisi, this is the most important, betul. Ini idea saja, saudara. Berkongsilah. Jangan saudara tiba-tiba, tak setuju. Orang dah lama, orang tua. Saudara, kena ingat saudara. Bidaran bangsa Melayu mengatakan, mereka lebih dulu makan garam daripada kita. Jangan kita nafikan kebijaksanaan melalui pengalaman. Kita ni setakat mana sangat tahu kita. Janganlah kita merasa sombong dengan orang lebih tua daripada kita. Saudara Aiman dia kata Anwar ni ada ciri pemaaf. Itu soal ciri pemaaf, tapi yang kita lihat, kita mahu adalah perkongsian polisi. Dasar itu penting. Saya terpulanglah pada anda, yang setuju tak setuju. Walaupun yang berhormat mulia Tengku Zafrul mengatakan bahawa pelaburan yang dijangka bakal mewujudkan sekitar 4,000 ke 5,000 peluang pekerjaan apabila pemain-pemain industri peringkat antarabangsa akan masuk melabur. Jadi itu katanya kekesan daripada pertemuannya dengan Ketua Pegawai Operasi Global Intel, iaitu Kevan Esfarjani di Davos. Memang itulah tugasnya sebagai Menteri Industri dan MITI, Ministry of Trade and Industries, Menteri Perdagangan Luar Negara. Itu tugasnya. Tetapi pemain-pemain ini juga mahu melihat ke arah mana kita pergi. Where are we heading?